So kodok wuduk jika ada minyak zaitun di anggota wuduk, hukum dia sah, tak ada masalah apa dah. Lagu mana ukuran untuk kita melitah tengah orang semaya, adakah lebih sikit daripada tempat dia sujud? Ukuran dia adalah 3 hasta daripada tapak kaki dia. Lebih daripada tu bukan kawasan orang semaya. Hanya kawasan orang semaya itu 3 hasta, yakni sepanjang sejadah sahaja. Lebih daripada tu bukan kawasan semaya. Berarti kalau orang semaya tengah depan ni boleh lalu, ya boleh lalu, boleh gapo dia. Jadi kodok ke Nabi ada lari jangan lalu depan orang semaya. Hadis tu kena kepada 3 hasta daripada kaki orang semaya. Atas pada tu bukan. Cuma tak molek main depan orang semaya mengganggu khusyuk dia. Sekalipun tak kena hadis ancaman kata litah orang semaya, tapi kalau kita duduk main, duduk buat depan tu, ganggu dia nak semaya. Nah. Ustaz, saya tak ada minat dah belajar akademik, nak masuk pondok mak ayah tak wi. Suruh habis ke SPN, CJ api, CJ pada masa apa. Sebab sekarang tingkat tepak apa yang perlu saya buat. Gini. Terus ke taat dengan ibu bapa kita ambil SPN, tidak dosa ambil SPN. Mak ayah kita tak pernah suruh kita buat maksiat. Ambil SPN ni bukan maksiat. Lepas tu saya nak ngaji fardu ain, ngajilah fardu ain, cari masa, cari tempat, lah ni ada live, ada gapo dia, cari masa. Bukan ngaji pondok tu wajib, tak wajib. Siapa dia kata ngaji pondok wajibnya? Ngaji fardu ain tu wajib. Tetapi biasanya tempat hok ngajar fardu ain di pondok-pondok. Maka kita kata wajib belajar di pondok ni maksud wajib belajar fardu ain. Kalau tak masih pondok pun tak dosa, tetapi belajar fardu ain. Carilah siapa-siapa dia, betul ke akidah kita. Gitu dah. Jadi boleh buat dua-dua, belajar fardu ain dengan belajar SPM. Adakah betul berdoa dengan asma ismu azam sangat mustajab? Ya, betul. Pas saya berdoa tak jadi, bukan ismu azam dah tahu. Ada pokcik tu royak ismu azam, ismu pokcik tu. Nama pokcik tu bukan nama Tuhan tu berkali. Nama gitu. Ustaz, apa itu fana? Boleh cerita kau tentang orang fana ni macam mana? Fana ni hilang deria rasa, hilang hawas, hilang fikiran, yang wujud gerakkan dan panca indera hanya gerakkan Tuhan semata-mata. Maka ada cerita? Tidak ada cerita. Kerana orang tak boleh nak rasa, tak ada cerita. Orang fana ni tak ada cerita. Pas cerita siapa dia? Cerita Tuhan semata-mata. Cerita saya tak ada pada masa tu. Kalau orang fana seminggu bukan cerita dia. Cerita Tuhan semata-mata. Maka pengalaman kau gapo dia tak ada. Cerita lagu mana tak ada. Tu orang fana. Kalau masih rasa sedar diri tu masih tidak fana lagi. Ketika fana tu lagu tu. Bagaimana cara untuk panjangkan nafas ketika mengaji selalu semput tak cukup nafas? Pertama berlatih sebut satu suara dengan satu nafas. Sepanjang mungkin. Bagi bawah pula. Berlatih senapah sepanjang mungkin. Esok berlatih lapah lagi. Kedua, dua suara dengan satu nafas. Duk berlatih tu. Ketiga, tiga suara dengan satu nafas. Ikutlah. Oh, betul tiga suara dah. Kedua, latih naung dalam koloh. Selai pala dalam koloh. Selai pala dalam koloh, naung. Wow, naung derah. Biar pecah koloh tu. Nah. Tu. Lepas tu, jangan makan benda yang menyebabkan suara kita tersekat. Makan benda pedas. Makan somtang. Makan miam pelapau.
Makan gapo dia makan ikutlah suara sekat, makan ikut makan benda pedas dan berminyak. Makan benda minyak. Ayam goreng, ikan goreng, semua goreng. Jala goreng, sekuk goreng, semua goreng je belaka. Tak boleh makan benda minyak. Ketiga, jangan makan belacan. Sambal lada dah lah pedas dah. Hok belacan pula. Tak tu ambil suara. Sebab belacan ni dia pegang suara. Jadi kita sebut bismillah. Jadi lagu tu. Jadi tasawuf. Tasawuf. Dah kejap lagu tu. Jadi tak tu ambil suara. Maka kena berlatih. Jadi suara tu terlerang. Maka lepas tu berlatih nafas dah. Nafas duduk tahan. Sama mana? Lepas tu lembuh ke mulut. Latih. Tu insya-Allah mudah. Ustaz, korek hidung ni batal kau dok dalam semaya. Kalau korek yang membatalkan wudu, batalkan puasa. Kalau bos sini tak batal. Tak batal. Tapi kalau pop sini lekat. Sudah. Sudah. Lekat sekadar ni memang batal. Puasa pun batal, semaya pun batal. Apa amalan nak bagi cerah mata? Pertama, makan carrot. Carrot susu kau ikutlah air carrot. Makan kunyah saja kau, buat salad kau, buat air jus carrot kau. Keduanya baca doa. Fakashafna ankarita akafa basarukal yauma hadid. Buat gini siut. Sini. Maka sapuh mata. Niat supaya Allah Taala cerahkan mata. Kedua, jangan tengok benda cerah. Lampu, matahari, handset, jangan tengok. Tengok benda hak tidak ada cahaya ni. Tengok buku, kertas, benda neutral. Lepas tu suka tengok benda warna hijau, tengok pokok, tengok daun, tengok gapo, pokok warna kelabu dia. Tengok daun dia tu. Tengok rupuk lagu tu. Boleh kau zikir dalam hati, dalam bilik air? Boleh. Dan sunat zikir, tak putus. Sekalipun dalam bilik air. Boleh kau nak minta ijazah istighfar kabir Sidi Ahmad bin Idris. Tariqah Ahmadiyah Idrisiyah. Istighfar kabir dia minta ijazah, jadi ambil ijazah ke istighfar kabir milik Sidi Ahmad Al-Idris. Sebagaimana ambil terima daripada guru-guru ambil. Jika seorang itu buat maksiat yang menyebabkan Tuhan tak terima amalan 40 hari. Lepas tu dia bertaubat. 40 hari lagi kau tak terima amalan dia. Kau apabila taubat dia berhenti dah. Apabila taubat berhenti dah lah. Hak ni bagi orang yang tak taubat maka 40 hari kesal dosa dia. Tapi kalau dia ada taubat, Tuhan berhenti ke selalu kesal dosa tu. Minta ijazah selawat Nuril Mubin. Sudah mana Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tak tahu. Anak tak nampak selawat tu duduk mana. Ya kena anak tergambar dulu baru nak beri ijazah. Kalau tidak tak nampak. Ya duduk dalam gapo. Tahu dah lagu sallallahu rabbuna dia petik dalam mana? Kitab kau milik siapa dia jadi anak tak boleh nak ijazah tak tergambar. Kadang-kadang nasyid zaman dulu. Rekod selawat nasyid zaman dulu ke? Maulana ya Maulana nasyid minta ijazah juga ngambur seloklah ijazah nasyid. Ya kadang-kadang sirah selawat ni kita tak tahu tak boleh nak ijazah dah. Jadi selawat Nuril Mubin ni minta maaf tak tergambar mana sumber dia ke gapo. Kalau kita tahu mungkin kita boleh. Mau ijazah selawat amalan hok mana taing mati taing kita mati Nabi ada sebelah. Taing timbek amalan Nabi ada sebelah. Taing titia sirok Nabi ada sebelah. Taing semacam Nabi ada semacam dengan kita. Duk sebelah macam. Selawat gapo dia lagu tu. Hamba pun nak. Hamba tak tahu selawat gapo dia yang menyebabkan Nabi. Ya bukan kata hok di akhirat dunia pun kita nak duduk Nabi biar Nabi duduk sebelah juga. Lagu mana nak suruh Nabi duduk sebelah? Amal ke sunnah dia. Maka di tubuh kita penuh dengan Nabi Muhammad. Di kepala kita ada Muhammad. Di tubuh kita ada Muhammad. Nak mana lagi bukan kata sebelah. Kanan kiri atas belakang depan belakang
Ada Muhammad berlaku. Kita duk tepak pun tepak Muhammad. Muhammadi habis semua. Ni bukan kata duk sebelah dah, ni berat pada tu lagi. Jadi amal ke sunnah Nabi pada masa orang tinggal semua Nabi Muhammad. Tak sih Nabi Muhammad duk di pala dia tinggal. Tak sih Nabi Muhammad di payu-paju dia tinggal. Maka jauh dia dengan Muhammad. Tiba-tiba apabila titia syirak nak Nabi Muhammad duk sebelah. Tak tahu payah juga. Jadi sekurang-kurangnya biar ada gak Muhammad duk di pala kita pun tak apa dah. Lagu tu. Apa hukum seorang melebihkan orang lain berbanding ibunya sendiri? Hak ni kita tak tahu, ni masalah keluarga dah ni. Bapa seorang anak merasa orang lain lebih daripada mak ayah. Kadang-kadang silap mak ayah juga, kadang-kadang kita tak boleh nak kata. Memanglah Nabi sebut akhir zaman anak-anak lebih percaya kepada kawan-kawan berbanding pada ibu bapa. Tetapi apa sebab anak tu rasa selesa? Anak tu rasa bahagia duduk dengan orang lain berbanding dengan kita. Ada kita buat satu benda yang menyebabkan dia itu tu. Maka biasanya anak ni dia akan suka duduk dengan mak ayah dia. Dia rasa terancam, dia rasa akan ditipu, dia rasa akan dikhianati apabila dia berada di luar. Tapi apabila bertukar keadaan lagu ni, kita kena cek diri kita. Bapa jadi lagu ni. Anak tu bapa lebih ke orang lain tu kena tanya hukum dia. Dia tanya bapa. Hukum ke apa dia? Anak tu lebih ke orang lain berbanding pada ibu. Ni ibu tanya lagu ni. Jarang anak tanya lagu tu. Maka kita tak boleh nak benar sangat juga. Kena tanya keadaan dan suasana. Sepatutnya anak mesti hargai ibu berbanding orang lain. Ustaz, masa solat Jumaat kapur saya tu imamnya baca surah sejadah. Lepas tu nya sujud sejadah dah pula. Semua pakat sujud sejadah hari tu. Batal qada semaya Jumaat tu. Gini. Kalau tu imam awal-awal dia niat lagi nak baca surah sejadah dalam semaya Jumaat dan dia baca dan dia gerak saja nak sujud, batal selalu semaya semua ke. Tapi dia tu imam hari tu nya koya akak takbir Allah Akbar alif lam mim allazina wa hum la yastakbiru sejadah mau baca surah sejadah dia pun sujud, tak apa hukum dia. Dan apabila tu imam sujud kita boleh sujud, tak jadi batal. Ustaz, ada dalam hadis kata sebaik-baik wangi adalah kasturi. Misik bahasa Arab. Jadi adakah dikira sunnah dan macam mana cara nak pakai minyak atar dengan betul? Minyak atar pakai dengan betul boleh berlaku pakai minyak atar lagu mana pun. Biasa minyak atar ni orang pakai di nadi sini. Cuma sini. Ni nadi kita. Tujuan dia apabila nadi ni dia gerak semacam bau tu akan kekal lama. Kalau kita cek tempat hok tak ada nadi sini ko maka dia tak kekal lama. Kedua, Nabi pakai minyak atar di tapak tangan. Wa kafu Mustafa kalwardi nadi. Tapak tangan Rasulullah seperti mawar embung pagi. Dia kata mawar, pohon bunga mawar kalau pagi kita tengok air embung tu Allah jamuh. Tapak tangan Rasulullah keluar di nadi. Seperti war bunga mawar. Mana Rasulullah pakai di minyak tapak tangan. Bila dia pakai, kita nak pakai time makan nasi. Lugalah nasi jadi pahit. Biasa orang pakai minyak atar lepas makan nasi. Lepas makan nasi pakai di tapak tangan. Tak apalah. Moga kita tak makan ke apa dia, jadi pahit. Pakai tapak tangan. Sebab apa? Sebab sahabat cium tapak tangan. Lagu tu. Dalil cium tapak tangan sebab sahabat kata bau sini keluar di nadi. Bau dia. Bau wangi seperti misik katanya sahabat tapak tangan Nabi. Kaf Rasulullah tapak tangan. Jadi nak pakai kot tapak tangan ikut sunnah. Maka bau yang Nabi puji, maka kita masuk ke benda itu dalam kategori sunnah, yakni anjuran Nabi. Macam makan sunnah lah.
Makanan ni sunnah ke, makanan ni sunat ke, makanan ni apa? Benda yang Nabi sebut mengenai kelebihan dia. Nabi puji. Maka kita masuk ke benda-benda ni dalam kategori makanan, kalau dah makan insya-Allah dapat pahala sebab Nabi puji. Cadbury boleh makan tak dosa. Pepsi boleh makan tapi Nabi tak puji. Makan tu tak jadi dosa, tapi ada makan ni Nabi show, Nabi galak ke. Maka kita masuk ke makan ni dalam kategori sunnah. Maka kalau kita jual Cadbury boleh pahala juga. Kita jual Cadbury, kita jual Coca-Cola nak cari nafkah, boleh pahala. Tapi kalau kita buat jual barang lagu ni hok Nabi show, pahala dia serupa tak dengan jual? Lain. Sebab tu orang duk jual makanan sunnah, peralatan sunnah, anak panah, benda-benda sunnah. Buat apa lagu tu? Sebab nak dapat pahala lebih berbanding jual benda hok Nabi tak suruh. Boleh pahala juga kita tak kata hok ni, ni jual beli kafe. Dok, kita tak royak lagu tu. Boleh pahala juga, tapi jual makanan sunnah tu maksud dia. Syekh Wahabi kata jual barang sunnah ni penunggal agama. Dia kata guna hadis untuk melariskan jualan dia. Kita sebut hadis tu nak royak benda ni ada kelebihan. Sekurang-kurangnya orang beli tu tahu Rasulullah puji benda ni. Tu saja. Bukan nak melaris tu atas pandai demo jual laris lah. Bukan kata kita nak tunggal agama. Dia hak tunggal agama tu ngaji tinggi-tinggi, ambil doktor, cari jawatan dengan ahli dunia, nak ambil pitih banyak-banyak. Jadi jawatan pensyarah, jadi mufti, jadi gapo, ngaji agama, nak tu tunggal agamanya. Bukan kata jual barang sunnah Pak Ria ni jadi tunggal agama dah. Ada juga orang sesak rupanya dia penunggal agama sebenarnya. Guna agama bukan nak sebar agama tu tapi nak cari ni. Yastaruna bihi samanan qalila. Dia jual agama hak dia ngaji 4 tahun, 5 tahun PhD dia kerana nak ambil ni. Samanan qalila. Harga yang murah. Gapo dia harga murah? Dunia. Orang 4 juta pun murah lagi nisbah dengan akhirat. Patut demo ngajar sungguh, sebat sungguh agama, tapi demo pergi terkekai kok jawatan. Hak ni penunggal agama. Dia ambil agama, dia duduk atas agama, peralat ke agama, buat tunggangnya dia. Hak tu hak salah. Bukan hak duk jual siwak, hak duk jual barang sunnah, hak duk jual agama ni. Hak ni pula penunggal agama. Caya. Demo tu penunggal agama sebenarnya. Kena betul sikit pahaman masyarakat ni. Kadang-kadangnya percaya kok kakak tu juga. Guk naga mana, apakah hikmah bernazar? Apa beza hal menazar dengan tidak menazar? Menazar ni amalan sunat jadi wajib. Pahala dia tentu lebih berbanding dengan amalan sunat. Kita kerja tu ke tepuk besi. Dalam Islam ada kok amalan ayat Quran yang perlu diamalkan dalam proses bagi dalam kerja besi. Dalam kerja besi ni ada dalam Al-Quran surah Al-Hadid, surah besi. Surah ni khah kecek mengenai besi. Maka di Malaysia kita kecek besi maknanya kecek mengenai keris. Ada orang syarah ayat ni turun mengenai keris. Kita tu kat belak dalam Quran ada keris. Cari tak ada pun perkataan keris. Apa ada perkataan besi? Besi tu keris. Tak boleh juga buat gitu. Nampak terbolah juga dia mau tafsir lagu tu. Tetapi Allah Ta'ala kata wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas. Dan kami turun ke besi-besi. Sama ada besi itu besi melilih. Orang panggil besi melilih. Apa maksud besi melilih? Satu gunung dililit oleh besi. Gunung hok besar-besar tu kalau kita gicit ada besi melilih dia. Melilih. Itu panggil besi melilih. Kita ambil besi tu. Sebab besi tu sangat kuat, dia pegang gunung tu jadi kuat, jadi gagah, panggil besi melilih. Besi tu, dia ada besi melilih. Kalau kita tengok di gua-gua ada besi lagu tu. Besi tu dia pegang, bukit tu jadi kerah. Maka besi tu sangat kuat, ambil buat keris, buat gapo, mudah tikai orang mati selalu. Besi melilih. Kalau besi tu cair, dia panggil besi leklai panggil. Besi leklai, titik tak orang tak ada besi leklai. Macam-macam. Kalau besi jadi lagu ni, toko lagu ni dia panggil besi kerkesani. Ada besi jadi gold ni, macam-macam jenis besi. Hak tu hewi. Tapi Tuhan puji besi. Tuhan sendiri hak mencipta besi tu, Tuhan kata fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas. Padanya kekuatan yang sangat hebat.
wa manafi'ul linnas, dan manfaat yang sangat banyak bagi manusia. Maka apabila baca ayat Quran tu macam-macam jenis besi. Maka baca ayat ni 11 kali pada besi. Nak masuk di kerih, nak masuk di pistol, jaga orang masuk di pistol. Orang masuk di kerih senjata biasanya, ayat ni surah Al-Hadid. Selawat 3 kali, selawat wi sedekah Fatihah kepada Nabi Muhammad, wi salam kepada Nabi Allah Daud. Assalamualaikum Nabi Allah Daud alaihi salam. Hamba nak buat besi, nak buat kerih ni supaya jadi manfaat kepada hamba, boleh jaga agama, boleh jaga akhirat, boleh bela agamamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna, kalau tak ingat dah hamba. Nama gitulah lebih. Al-Hadidah fihi ba'sun wa syadid tu. Baca 11 kali, tok depan tu siuk di besi tu. Biar tak nampak masuk kat dia pun, siuk saja. Niat ke senjata kita tu buat alat untuk membela agama kita, untuk menolong orang yang kena zalim, untuk menolong orang-orang Islam. Niat lagu tu, bukan kata suruh pergi perai cicir orang, dak. Niat lagu tu, insya-Allah boleh pahala. Siapa? Insya-Allah besi kita akan jadi lagu lain. Jadi amal tu dah. Ataupun bacalah gapo-gapo, ada doa ni, satu doa ni doa Nabi Daud, tetapi bukan doa bab besi. Doa nak pelembut hati orang, lagu lain lah, tu bab lain pula dah. Ni kena bawa gapo dia Suk giabok pula ni. So kodok solat kalau darah pijak yang mengalir sudah letak ke kapah, darah macam pacak gitu, darah pacak kali. Mengalir tak apa, so hukum dia sebab darah kita sendiri di Ustaz. Ustaz sebut. Bukan ustaz, Ustaz. Kalau nak sedekah baca ayat suci kepada arwah perlu sebut nama ke tak? Ya. Hak penting perlu sebut dia tu siapa dia. Tak sebut nama, tak apa, kita tak ingat nama. Nama ke apa dia? Kita pun sebut nama ayah fulan bin fulan. Okey, boleh dah. Hak penting biar ada nau ta'yin panggil. Siapa dia nak suruh? Tak boleh. Saya hadiahlah pada baca pahala Fatihah ini kepada sesiapa yang berkehendak. Siapa dia? Jadi tak boleh lagu tunya. Kalau kita hadiah kepada mukminin dan mukminat umum. Tetapi kalau nak hadiah secara khusus kena sebut nama dia. Ikutlah kalau kita tak kenal nama dia kita sebut. Hak penting orang akan kenal. Malaikat tak tahu kadah kita sebut mak jiran saya hak meninggal kemarin. Saya hadiah ke pahala. Kita tak tahu nama dia. Tak apa. Hak penting ada bentuk pengenalan bagi si mati hak kita tuju ke. Gitu dah. Perjalanan hidup ini takdir atau pilihan. Jika takdir, adakah zalim Allah Ta'ala membuat hambanya hanyut di dalam dosa? Gini, masalah perjalanan hidup ini adalah takdir Allah Ta'ala. Tetapi sekalipun kita di dalam takdir, tetapi Tuhan beri kebebasan kita di dalam takdir. Sekarang kita rasa kita duduk sekarang, duduk kursi atas kursi ni. Ada orang paksa tak kita duduk? Tak ada. Kita nak gerak ni, tak ada orang paksa ni. Anak nak duduk lagu ni. Anak rasa bebas sebebas-bebasnya. Sekalipun anak berada di dalam takdir Tuhan, tak akan keluar daripada takdir Tuhan, tetapi manusia bebas memilih di dalam takdir. Kenapa tu? Manusia bebas, ya, bebas di dalam takdir. Bukan bebas sehingga boleh keluar daripada takdir, tak boleh keluar, tapi dia bebas. Jangan apabila kita kata manusia di dalam takdir, maka dia rasa sepi, macam kena terpaksa gitu. Tak. Bebas kita. Maka bebas ini adalah pilihan. Maka apabila seorang itu pandai memilih di antara nasi lauk ikan dengan nasi lauk ayam, jangan persalahkan Tuhan apabila kita memilih maksiat. Jangan kata Tuhan pula pilih apabila maksiat. Allah Tuhan takdirkan saya dalam maksiat. Bapa nasi lauk ayam lauk ikan, bapa dia mau tak saya ambil ikan, Tuhan takdir ayam macam kat hamba. Kau tu pula bahasa menipu kohong. Ambil kayu katok atas pala 14 kali. Bapa dia mau katok hamba, Tuhan takdir dah, jangan marah. Pasti dah jadi pengaruh kecil lagu ni. Maka sebenarnya kita bebas ada usaha dan ikhtiar, tetapi masih di dalam takdir. Jangan sengkau Tuhan uduh-uduh, jangan sengkau Tuhan akan matikan kita dalam maksiat. Jangan duk sekolah lagu tu lah. Sekau comel-comel dengan Allah. Ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sengkau hamba-Ku denganku. Betul kau lepas mandi wajib tak perlu ambil wuduk lagi? Ya, jika mandi wajib saat ni kita buat
tak buat benda-benda yang membatalkan semaya. Kita tak setuh kemaluan, kita tak ketuk, kita tak gapo dia, maka mandi wajib saat ni boleh kita derek semaya lalu, tak perlu ambil air sembahyang lagi. Kalau imam solat zuhur terlebih rakaat berdiri dah, lepas tu makmum tegur, macam mana nak buat? Duduk mulalah tu imam tu nya, apa duk kerah lagu tu, duduk semula. Kau baca tahiyat belah kerah lagu tu. Duduk. Allah panjang salah. Ambo pergi majlis ilmu, lepas tu ambo langgar SOP, pas langgar SOP, pas masuk majlis, pas masuk masjid, pas tu kena nyakit, pas penyakit jadi jakit kat orang, pas jakit jadi orang dah lawe kerajaan, pas jadi korok pada jakit. Dosa kodok. Perbuatan lagu ni. Panjang cerita dia. Dia nak royak kata ambo mudarat ke orang sekeliling ni, kira kau jadi kerja tak betul. Gini. Sekarang penyakit yang yakin, jangan cari penyakit yang yakin. Demo yakin ada masjid ada penyakit. Kalau yakin haram pergi masjid. Tok imam, tok bila, mufti, wali haram masuk dalam masjid. Kalau penyakit ada dalam masjid. Tapi kalau tak yakin, tak boleh kata haram. Kedai kopi, demo yakin ada tak ada penyakit. Tak yakin juga kadang ada juga kena kedai kopi. Bapa boleh masuk kedai kopi. Bapa masjid tak boleh masuk. Sudah, mana saya tahu. Sudah, tak tahu. Pas kita pergi kena nak kata lagu mana. Bagi tak nampak. Dia kata Nabi dulu makan bawah. Nabi lari dah mari masjid. Sebab apa? Mengganggu orang. Baru saja bukan penyakit. Nabi lari dah jangan mari. Hak tu yakin mengganggu. Yakin memudaratkan orang. Tetapi dalam masjid ni tidak yakin. Kalau yakin baru haram. Hak ni ulama kata qiyas ma'al farid. Menghukum ke qiyas ma'al farid wa farraqal ulama ibang. Maka telah menghukum ke qiyas ma'al farid. Qiyas tak betul. Berarti kawasan yang tidak diyakini ada penyakit. Sekalipun ada toh mohon berlaku penyakit, tetapi tak boleh kita kata semata-mata pergi situ dosa lalu. Maka demo penyebab ke selebar. Nak tahu lagu mana? Hamba tak dapat, hamba tak boleh jalan. Tempat lain boleh pula, tempat masjid tak boleh pula. Sudah. Ni masalah ni. Ni pecah kepala lah ni orang duk kaji tak tahu mana alik ili alik jatuh. Jadi jangan buat double standard. Double standard ni buat dua status, dua kasta. Jadi kalau tempat lain pun boleh pergi jaga SOP, apa salah masjid? Pergi jaga SOP. Tak salah apa dia. Orang pergi masjid bersih. Orang sehat-sehat pergi masjid. Kedai ikan tu. Tempat kotor, tempat gapo dia, tempat penyakit. Boleh lepas pula. Jaga SOP. Lo ni jaga keselamatan, jaga kesihatan. Jangan sebarkan penyakit. Kalau tempat tu rasa aman, okey boleh tak apa. Terkena kita nak kata lagu mana? Lagu tu. Kadang-kadang orang 5 duh dah kena. Kena lagi Nak tahu lagu mana? Maka sekarang dalam percubaan, dalam kajian. Jangan cepat menghukumkan ni salah ni betul ni kau mak dengar kaji ke. Semua tak sih penyakit, semua tak sih mati, semua tak sih covid, semua nak duk bahagia belaka. Tak ada orang memang orang tu tak betul sangat kalau nak pergi sebar penyakit. Memang orang tu jahat betul, nak pergi bahayakan diri dia. Tak ada orang lagu tu hamba rasa. Orang gila tak sih penyakit. Dia tu nak tanya, demo nak penyakit? Tak ada, orang gila sekalipun dia sakit. Pelik sungguh. Ustaz apa hukum cahaya ke benda seperti tumbuhan atas asbab penyembuh jatuh syirik kodok. Cuterai gak syirik tu lagu mana? Kita kata ada benda sama hebat dengan Tuhan tu jadi syirik. Kalau kita kata air melu ini menghilangkan dahaga, ambo pun minum misalnya. Bapa setiap kali ambo mengajar, kalau ambo dahaga air ambo minum air melu. Bapa? Mesti ada di hati ambo, milu ni dapat menghilangkan dahaga ambo. Kalau tidak, ambo kekoh kayu ni dah, kekoh kayu, kekoh komputer. Kalau ambo iktikok komputer tu, apa ambo pergi minum air? Kafir dah ustaz minum air tu, kafir ustaz. Iktikok lagu tu. Do asbab ke? Maka lintas hati sekadar asbab tidak jadi kafir. Dalam kitab Tok Guru Haji Daud Bukit Abah, Al-Aqaid wal Fawaid, rujuk situ. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ada 5 martabat. Antaranya martabat iman orang lalai. Lagu mana iman orang lalai? Kita ni lalai. Kita percaya Tuhan ada. Kadang-kadang hidup supaya Tuhan tak ada. Kita percaya Tuhan kuasa. Buat kerja duk kuasa kita kuasa apa cikgu. Orang tidur.
Ya iktikad dak Tuhan kuasa. Tak iktikad. Bangun acu bangun tidur. Ngucap semula. Demo saat ni tidur, demo tak iktikad dia Tuhan kuasa. Kafir pada masa tidur. Tak ada. Maka iktikad orang lalai dipanggil dari ahlu sunnah wal jamaah. Dia panggil iktikad orang awam. Tu kena mengaji. Martabak iktikad hok jadi kafir sungguh lagu mana. Hok peringkat lalai tidak jadi orang arif, tidak jadi orang ingat Tuhan, lain pula. Nah, lagu tu. Jadi semata-mata tumbuhan ada memberi manfaat tak apa, asbab dah. Kalau setubuh masuk qada puasa Ramadan lepas kena kiparak juga ke? Kiparak puasa ni suami saja ke kedua-dua gini. Kiparak lelaki saja. Kalau tain qada dia setubuh pula, pelik sungguh. Pas kena kiparak pula tambah 2 bulan. Dak. Setubuh bulan puasa saja kena kiparak. Tain qada setubuh 14 dah pun tidak payah kena kiparak dah. Boleh qada kita doa pada saing kita bukit Islam wi hidayah. Molek lagu tu. Kalau boleh biar ada setiap dalam hati kita tengok orang kafir doa supaya dia dapat hidayah mula-mula. Apabila Tuhan wi hidayah insya-Allah dia akan jadi baik. Nah, jangan doa dia jadi baik awal. Kalau betul-betul kita sayang kepada dia, doa dia jadi hidayah. Biar dia masuk Islam. Jangan doa, mudah-mudahan dia dapat harta banyak boleh sedekah ke hamba. Ngagut dah tu. So kodok kalau solat sunat dalam keadaan duduk, hukum dia boleh. Tetapi dapat separuh pahala semaya sambil berdiri. Gana nak cuci tanam uri, orang beranak lagu mana? Beranak, waktu ambil uri dia, ambil cuci-cuci, dipaik apa bersih buai darah dia apa semua, ambil asal logo, ambil garis apa dia, buku, ambil kertas mudah. Kertas, jangan plastik. Plastik dia lambat, sebab plastik dia lambat hacur, benda tu jadi bau. Cari benda yang cepat hacur seperti kertas, buku dengan ataupun paper bag kau dia panggil kertas tu, bubuh tanahlah mana-mana. Sebab dia anggota manusia, macam tubuh manusia mesti dimuliakan. Jangan tu kosi-kosi, tak kat bakar api bakar. Tak wajib tapi lagu tu tak molek lah sunatnya tu. Ni deh lagu tu. Patu bubuh kalai boleh tak? Kalai, paku, tuku, pembaris, bubuh serbai dah tu. Bubuh sebeh kemunggah. Ada orang zaman dulu deh. Apa letak paku tu? Nak suruh dia besar tu mandam maku, boleh jadi tukar. Ni apa letak sodak ni? Biarlah nanti besar pandam nano. Lepas tu ni apa rice cooker ni letak. Nak suruh cekak lagi lah. No. Benda lagu tu kita nak kata lagu mana. Benda tak wajib buat pun. Tak tahulah lagu mana yang mikir lagu tu nak suka juga. Boleh kodok sekali niat kodok sekali puasa sunat hukum dia boleh. Ada kodok doa khusus untuk lekatkan zikir Allah. Zikir Allah tu zikir. Allah. Berlatihlah. Lama-lama insya-Allah dah. Minta dengan Tuhan ya Allah beri hamba istiqamah menyebut namamu. Boleh kodok berdoa menggunakan perkataan zat Allah. Contohnya ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan zat kasih sayangmu aku memohon. Macam mana cara berdoa guna zat Allah? Doa guna zat Allah. Nabi kata qul Allah wa du'ur Rahman ayyaman tad'un falahul asmaul husna. Sebutlah nama Allah, sebut nama Rahman. Mana-mana mu pilih daripadanya semua ada nama Asmaul Husna belaka. Guna asma dia. Kerana kita panggil orang, panggil tuai kau panggil nama. Misalnya seorang itu panggil Karing. Karing. Kita guna nama, panggil Zat. Kau kita panggil Zat, kita nak guna Zat. Zat berlembaga. Ada orang itu? Kau Zat mari dia. Zat. Dah. Ya kena panggil nama lah sebab kita nak panggil zat. Maka tu kita panggil nama dia. Kau panggil zat. Wah payahlah. Berat tak tahu hamba tak biasa dengar panggil guna nama zat. Ustaz ada tak zikir yang boleh halal daripada melakukan maksiat? Zikir Allah. Ataupun zikir hamba dok sebut dah dulu. Mushunat dipanggil. Mushunat. Allahu ma'i mim. Shin Allahu syahidi. Allahu hadiri ha. Nun Allahu nazirun ilayya. Qaf Allahu qaribun minni. Sebut mushunat.
Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nazirun ilayya, Allahu qaribum minni. Baca dari hati. Buat gitu semacam. Mudah bahasa Melayu, Tuhan hidup berhati kamu. Sebut di hati kita. Tuhan hidup berhati itu, Tuhan hidup berhati. Kita sebut sampai hati kita pula bunyi. Maka setiap kali nak maksiat kita akan jadi gep selalu. Wallahu a'lam. Ikhlas zahir batin, angkat bala daripada umat, akak penyakit, turun ke kesembuhan, turun ke penawar. Wa ila hadratin nabi.